أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وارزق علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ويا معلم ulama علمنا. Alhamdulillah. Sekali lagi marilah sama-sama kita duduk di dalam majlis ilmi. Kita mari jumpa pula perjumpaan yang maha mulia ini dalam majlis yang maha mulia ini. Mari nak bicarakan sambung daripada kita telah belajar telah dengar beberapa minggu yang lepas daripada bicara tentang lugah Arabi sebagai yang saya royak dulu pada halaqah yang lepas-lepas tu, iaitu kita cara lagi dalam masalah muqaddimatul ilmi, permulaan bagi siapa sajalah yang nak mulakan, nak menutupkan ilmu, dia kena tahu beberapa perkara, terutama muqaddimatul ilmi dan muqaddimatul kitab. Orang paling kata masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya Allah Subhanahu wa taala firman dalam kitab yang maha suci, wa'tul buyuta min abwabiha. Waqtul buyuta min abwabiha. Hendaklah kamu masuk ke pintu dia. Kita begitu juga kita nak menuntut ilmu, kita kena mula, kita kena masuk, kita kena menyelidiki masuk ke pintu dia. Baru kita apabila kita keluar tak jadi jauh sangat. Tu dia deh. Mana tak apabila kita nak masukkan bicara ilmu, kita kena mulakan dengan perkara ni. Maka hari ini insya-Allah kita nak mari tahu pula tentang ini bicara yang kita duk cara ni, iaitu masalah sambungnya daripada dulu sebagai muqaddimatul ilmi yang kita telah royak saat ni tu, permulaan bagi orang yang mula nak belajar saat ni tu, dia kena tahu. Dia kena ambil tahu supaya gapo? Supaya dia tahu kan perkara tu saat ni tu mudah-mudahan jadi gemar galak kepada dia saat ni tu, gemar untuk dia nak hasilkan ilmu, untuk dia nak kasihkan pada ilmu, terutama sekali lagi itu kasih kepada ahli ilmu. Itulah yang panggil matlamat yang kita harap-harapti. Alhamdulillah. Sikit dah daripada kita nak mula ni, iaitu dalam masalah yang dikenalkan oleh kebanyakan orang ngaji lah, orang belajar, orang duk ngaji mana-mana tempat, dia tahu perkara ni. Dia tahu perkara ni dalam arti kata dia kena ambil tahu. Orang yang tahu dah, alhamdulillah. Tetapi orang tak tahu lagi tu kena mengambil tahu. Dinamakan apa? Dinamakan mabadi'ul asyarah. Mabadi'u asyarah, iaitu permulaan yang 10 yang kebanyakan saat ni tu layaknya bagi talabul ilmi, terutama orang mula nak belajar saat ni tu kena ambil tahu. Kena ambil tahu sebagaimana telah buat nazal lah oleh Abu Al-Irfan Syekh Muhammad Ibn Ali As-Sibban. Muhammad Ibn Ali As-Sabban. Setengah kita dengar daripada guru kita yang baca As-Sibban, setengah daripada kita dengar daripada orang Arab ni dia baca As-Sabban. Tapi saya cenderung kata
la'alla sawab lah, wallahu alam, saya cenderung kata kita dengar daripada orang Arab ni, dia baca Muhammad ibnu Ali As-Sabban. Muhammad ibnu Ali As-Sabban, salah satu orang alim lah di korong yang ke-13. Orang alim lah daripada korong 13. Dia buat nazar. Dia buat kalam nazar. Kalam mana tu cakap bentuk syair. Orang panggil tu, dia gunakan bahasa kawi, makna tu syair lah. Patung. Dia buat jadi patung. Buat tanah. Inna mabadi'a kulli fannin 'asharah. Haddun wa mawdu'un thumma samarah. Wa nisbatun wa fadluhu wal wadi'. Wasmu istimdadi hukmu syari'. Masailun wal ba'du bil ba'di iktafa. Wa man dara al jami'a hadha syarafa. Itu sebagai nazar yang dia buat kepada kita. Mudah-mudahan kita talabul ilmi saat ni tu hafal widuk dalam dada dan memahami pula gapo yang dia nak royak. Inna mabadi'a kulli fannin 'asharah. Sesungguhnya bahwasanya permulaan bagi tiap-tiap orang nak belajar fan, makna tu orang nak belajar kalau ilmu saat ni tu kena tahu dalam 10 perkara. Dah kena tahu, kena ambil tahu. Ambil tahu saat ni tu supaya apa? Supaya kita nak gemar, nak kita kasihkan kepada ilmu. Sebab tiap-tiap ilmu yang ada nama dia, yang ada bicara dia, yang ada tempat ambil dia, yang ada orang letak, yang ada apa. Kita mahu tahu. Haddun wa mawdu'un thumma samarah. Iaitu hak bagi ilmu yang kita nak tahu, iaitu yang pertama haddun, iaitu kita nak tahu takrif, gapokah ilmu? Gapokah takrif bagi ilmu itu? Munasabah kita nak belajar ni, kita mari tahu tadi kata gapo takrif ilmu nahwu. Haddun wa mawdu'un. Mawdu' mana tu dalam ilmu tu sendiri tu duk cara bicara masalah gapo. Mawdu' gapo ya duk cara. Nah, ya duk cara isi kandungnya tu duk cara hak gapo. Thumma samarah. Iaitu kita nak tahu juga, kita belajar ilmu ini, ilmu apa-apa pun munasabah ni kita nak belajar ilmu nahwu ni, samarah. Faedah dia saat ni tu kita lepas pada kita belajar, kita boleh gapo tik. Kita boleh gapo tik daripada hak kita belajar. Orang panggil samarah. Mana tu buah lah, natijah. Orang panggil bud sarup tu kita boleh gapo. Wa nisbatun wa fadluhu wal wadi'. Dan ilmu ni nisbah kepada mana? Sanad dia tu kepada mana? Wa nisbatun wa fadluhu wal wadi'. Wa fadluhu mana kata kelebihan kita belajar ilmu ni, kita belajar tiap-tiap ilmu walaupun ilmu mana-mana pun kelebihan gapo wal wad'. Dan siapakah yang mula-mula letakkan ini ilmu? Ai panggil wal wad', orang yang meletakkan, mentadwinkan ini ilmu. Kita akan tahu wasmu istimdadi hukm syari'. Dan kita nak tahu juga nama gapo ilmu ni. Dan kita kena tahu juga apakah hukum kita belajar ilmu masing-masing. Apakah hukum? Mana tu hukum? Hukum nahiyat syar'iyyah. Iaitu hukum bahasa syarak lah. Hukum 5 tu. Dikenakan kita itu hukum taklifi tu. Hukum taklif. Apakah hukum kita belajar ilmu ni? Ya, yang ada di sana. Sebab perbuatan manusia saat ni tu tak lari daripada hukum yang 5 tadi. Maka kita ni orang nak belajar, orang nak ngaji ni saat ni tu terutama kita belajar ilmu alat. Ilmu alat saat ni tu ilmu alat ni kadang-kadang orang mubtadi lah, orang yang tak biasa belajar ni gapo ke ilmu alat. Ilmu alat ni makna tak di sana ulama kita bagi media ilmu saat ni tu kembali kepada dua. Panggil tu ilmul wasail dengan ilmul maqasid. Gapokah ilmul wasail, gapokah ilmul maqasid ya ustaz? Mana kata ilmu wasail, kita tak ada tilik kepada diri dia. Mana kata dia sebagai wasail, sebagai nak lalu jalan. Sebagai nak lalu jalan supaya kita nakkan perkara yang lain. Kita nak perkara yang lain. Mana kata ilmu wasail. Mana kata ilmu ni kita nak pergi sana tak pasti kita nak pasti kita kena tupaikan dia. Tu ilmu wasail. Maka dikenakan kepada kita iaitu ilmu alat lah. Ilmu sebagai ilmu alat supaya kita nak pergi kepada maqasid. Ilmu yang bentuk maqasid iaitu ilmu yang dimaksudkan. Hak kita nak iaitu apa? Nak fahamkan Quran, nak fahamkan hadis,
nak fahamkan kalam ulama, makna tak itu apa panggil maqasid asal. Fahamkan Quran, fahamkan hadis, fahamkan kalam-kalam ulama, itu adalah seolah kata kita fahamkan agama. Hak tu hak maksud kita nak. Mana tak ilmu wasail dengan ilmu maqasid. Seolah kata ilmu wasail ni saya nak buat misal lah, seperti kita kata kita nak satu perkara. Kita kata kita nak wah kayu. Wah kayu saat ni tu duk tak faham. Kita ni pakai kayu, pokok kayu tu memanglah pokok saat ni tu ia lebih tinggi daripada kita. Maka kita tak akan campaikan buah yang duk tak pokok saat ni tu. Kita kena ada apa? Kena ada wasail, kena ada jalan untuk nak hasilkan buah tadi. Kena ada wasail, kena ada orang panggil cara untuk kita nak hasilkan buah tadi. Maka kita nak tak lain tak bukan cara saat ni tu. Kalau tempat kita kata galah. Kita ambil galah saat ni tu supaya nak hasilkan buah duk atas pohon, atas pokok tu. Maka menepati ilmu alat seperti galah, menepati ilmu maqasid iaitu buah duk atas pokok tu. Maka kalau kita gunakan galah kita sangat kukuh, nasib kita akan hasil buah duk atas pokok tadi. Kalaulah galah kita dhaif, dalam kata tak erat, lalu kata dengan makna kata galah kita saat ni tu tak ada kuat mana, kita tak akan hasilkan maksud hak kita nak, iaitu buah duduk atas pokok tadi. Begitulah kita nak misal daripadanya. Tu. Apakah hukum syarak kita belajar ilmu ni? Kita akan tahu, kita akan hurai lagi. Masailun wal ba'du bil ba'du iktafa. Dan kita nak tahukan masail. Tiap-tiap sama ada dalam ilmu fiqh, sama ada dalam ilmu hadis, sama ada dalam ilmu nahwu, sama ada dalam ilmu apa? Ya ada apa? Ya ada masail dia. Sebab ilmu saat ni tu ada 3. Bicara ilmu saat ni tu ilmu uslub. Ya kita kena tahu juga atau ilmu tu ya ada bagi dia ada apa? Lughatan wa istilahan wa usluban wa mufradat. Ya ada gitu. Ilmu ya ada gitu. Apabila kita tasawuf, kita khayal kata ilmu, tiap-tiap ilmu tu ya ada perkara tu. Tu. Dia panggil tu masail. Ya kita kena mengambil tahu dalam media masing-masing. Sebab ilmu saat ni tu ia tak terkaya setengah dalam setengah. Ia tak terkaya dalam arti kata ia berhajat pergi mari. Ilmu tafsir, ilmu usul tafsir, ilmu qawaid tafsir, ia berhajat. Ilmu usul fiqh, ilmu usul nahwu, ia akan berhajat setengah atas setengah. Kalau kita tahu sesamana seolah kata kita dapat ilmu tak habis. Terutama ilmu alat. Saya nasihatlah kepada diri saya sendiri dan adik-adik yang duk dengar ni. Hendaklah kita sungguh masa kita duduk di umur 20 belah sen ni, 20 ni kita sungguh ngaji ilmu alat, ngaji ilmu wasail untuk supaya kita satu hari kita nak apa? Kita nak fahamkan ilmu maqasid. Kalau kita nak fahamkan maksud Quran, maksud hadis, maksud apa, kita tak ada ilmu alat ni, susah sangat. Gagal sangat kita nak faham sebenar-benar faham Al-Quran was sunnah. Dah kita mari tengok. Masail wal ba'du bil ba'di iktafa. Mana kata kita nak tahu setengah di atas setengah. Mana tu masail hak kita nak belajar tadi tu. Wa man dara al jami'a al jami'a wa man dara al jami'a hadha syarafah. Siapa tahu semua hak kita sebut saat ni tu nescaya akan apa? Ia akan dapatlah dan ia akan campailah kemuliaan. Tu ilmu diri, ilmu kita letakkan kita di dalam media ahli ilmu tu mulia dah. Apakah lagi kita mendetail, kita mari ambil tahu tentang masail-masail ilmu, masail-masail agama, nasya kita Tuhan akan akak lagi darajat kita. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kita jangan lupa ayat-ayat ni. Kita jangan lupa hidup semua lah kita. Hidup semua dalam tubuh badan kita, kata kita yakin bahawasanya ahli ilmu tu akak. Walaupun duduk di mana-mana tempat pun. Kita yakin. Yakin dan cara putus. Kata ahli ilmu, orang yang duk jagakan media ilmu saat ni tu, terutama duk jagakan agama dia tu, Tuhan memeliakan dia. Tuhan tak akan henakan seorang saat ni. Walaupun kamu duduk di mana-mana pun.
Tetapi sebaliknya, kalau orang saat ni tu duk hina kepada ahli ilmu, duk hina kepada orang duk kira masalah agama, lama lah, tak ada yang semasa lah, tak ada yang gitulah, tak ada yang gini lah. Kamu tengok hidup dia orang panggil apa? Hayatan, bukan tayyibah dak, hayatan dongka. Akan dapat kecelakaan dalam hidup. Kita perhati tengok orang duk lagu tu. Hina kat orang tu, hina kat orang ni. Itu panggil tu, hak kita nak ayat saat ni ke apa? Mabadi asyarah. Mabadi al-asyarah. Orang panggil, kita kena ambil tahu sing saat ni tu supaya kita nak gemar lah. Nak gemar bagi orang yang nak tahu masalah ilmu ni. Terutama kita cara hari ni iaitu nak cara masalah ilmu nahwu. Ilmu nahwu. Kadang-kadang manusia ni dalam media ilmu ni ada beberapa keadaan lah. Seorang ni kadang-kadang tak kenal dimula lagi, kata dia saat ni tu ada di sana ilmu nahwu. Ada tak kenal gapo ilmu nahwu. Ada juga saya yakin kata dalam kalangan manusia ni ada orang tak kenal gapo ke ilmu nahwu. Tak kenal. Nama pun tak kenal, bagaimana nak kenalkan bicara dia. Nama tak kenal. Tu satu keadaan orang panggil jahlun. Orang panggil orang jahil. Orang panggil jahlul mahw. Jahil sungguh. Tak tahu kata di sana ada masalah, ada ke bicara tentang ilmu nahwu. Nama tak kenal dah. Tu yang kedua orang panggil seorang saat ni tu tahu kata di sana ada ilmu hadut cara ilmu nama dalam salah satu ilmu tu nama ilmu nahwu. Tapi tak jahil, dia tak tahu gapo. Dia tak tahu gapo duk cara di dalam tu. Tu keadaan manusia. Kadang-kadang kita duduk dalam medan ni kita suka tak orang tahu dah. Padahal pada hakikat, pada wakil, pada benda hak sing ti ket kun cing. Benda hak kita pacun sungguh. Hak pada wakil, pada hak sungguh saat ni tu orang tak tahu lagi. Sebab manusia saat ni tu lah mana tabaqat. Ada lapis sel dia. Ada lapis sel. Kadang-kadang kita rasa tahu dah. Orang yang tak duduk dalam media kita, dia tak tahu. Kadang-kadang kau dah tahu kata ada di sana ada ilmu nahwu. Tetapi bicara gapo tahu. Tak ada di sana gitu. Manusia. Sebab tu saya serulah kepada ini majlis yang maha mulia ini. Kalaulah mu tak tahu, orang mubtadi, orang yang tak tahu lagi, mari kita tahu hari ini bersama. Kita duduk dalam majlis ilmu dengan guru-guru, para asatizah kita duduk dalam majlis ilmu yang maha mulia, akan boleh beri kenyataan kepada kamu insya-Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mari tengok gapokah haddun, gapokah orang panggil takrif ilmu nahwu ni. Gapo takrif dia? Takrif ilmu nahwu ni ulama kita beri dia kata al-ilmu bi usulin ya'rifu biha ahwalu awakhil kalimi i'raban wa bina'an. Takrif dia iaitu satu ilmu yang nak jaga masalah usul. Usul ke apa? Usul bahasa Arab lah. Nak jaga panggil prinsip asal tu, qawaid asal tu. Ilmu dia nak jagakan masalah usul yang kita tahu dengannya saat itu ahwal awakhil kalimah. Sebab dalam bahasa Arab saat ni tu tak lain tak bukan, ia ada di sana dalam bahasa Arab ni para ikhwah kita ingat, atau dalam bahasa Arab ni ada gapo? Ada huruf. Ada huruf, ada kalimat, ada al-kalam. Ada huruf, ada kalimat, ada al-kalam. Huruf mana tu? Apabila itlaqkan huruf, ia itlaq dua. Huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah. Huruf hijah, huruf kita buat ngeja tu lah. Dalam bahasa Paktai kita panggil huruf yang bahasa kita buat ngeja. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, da, za hingga kat khi. Itu panggil huruf. Ada huruf dia. Ada huruf. Maka di sana huruf ada huruf yang musta'malah, ada huruf muhmalah. Tapi hak kita nak iaitu huruf hak kadang-kadang di dalam lugah saat ni tu ada huruf musta'malah. Musta'malah ada di sana ada ma'ani dia. Al-ba' saja ada makna. Al-kaf saja ada makna. Ada gapo lagi? Dia panggil sebagai haraf kita akan jumpa lagi. Iaitu dalam ilmu nahwu nak cara apa? Nak cara
ya dari sana ada huruf, ada kalimat, ada jumlah. Kalam. Ada huruf, ada kalimat, ada al-kalam. Apabila kita itlaq gitu, tu panggil di sini ayat tu al-ilmu bi usulin ya'rifu biha ahwalu awakhir kalimi i'ram wa bina. Ilmu nahwu saat ni kita nak tahu, orang panggil tu usul bagi kalimah saat ni tu nak tahu di apa? Di akhir kalimah tu saja. Supaya kita kata, kadang-kadang kita dengar, kita kata lafa nama seorang Muhammad. Nama seorang dinamakan Muhammad. Kadang-kadang kita dengar orang baca Muhammadun. Kadang-kadang kita dengar orang baca Muhammadan. Kadang-kadang kita dengar orang baca Muhammadin. Nampak tak tu? Tiga keadaan tu sakning tu apa? Orang panggil kata kita tilik di akhir bagi kalimah tu. Terutama baris dia tu. Ahwalul awakhil kalim. Ahwal awakhil kalim. Mana tu? Keadaan ilmu nahwu tu nak pergi cong kepada keadaan di akhir kalimah tu. Ja'a rajulun. Marartu ra'aitu rajulan. Unzur ila rajulin. Lun, lan, lin. Ha tu, nak cara awakhir kalim tu. Ha tu, nak cara di awakhiril kalimin. I'raban wa binaan. Dalam ilmu nahwu ni dia ada kalimah, dia ada jumlah yang kita boleh i'rab, dan ada kalimah yang bahasa bina. Mana kata bahasa bina ni, mana tetap. Bina dia duduk situ, mana tetap. Tetap di, orang panggil kalau baris tu lah. Orang panggil seperti orang panggil i'rab. Kalau kita nak i'rab ni, kita nak i'rab ni, baris dia dah letak situ. Seperti kita kata ja'a al-qadhi, ra'aitu al-qadhi, nazartu ila al-qadhi. Qadhi sakdi tak ning tu. Kalau kita nak i'rab dia, kita terkena baris dia tak beralih. Baris dia saat itu tak duduk letak situ. Ha tu panggil tu, orang panggil kalimah bina. Yang bahasa bina. Mana tu duduk letak situ, tapi kita orang baca ni kita tahu kata gapo yang digapo, makna lagu mana, kesal tu baik lagu mana. Pas kita kata supaya kata ja'a Muhammadun, ja'a qadhi, telah datang oleh seorang nama qadhi, ataupun orang yang kerja qadhi, telah datang seorang qadhi. Kita kata ra'aitu qadhi. Ha tu, aku tengok akan seorang qadhi. Unzur ila qadhi, hendaklah mutilik kepada qadhi. Maka tiga keadaan sakning tu apa? Duk tetap gitu. Ha tu kita akan belajar dalam masail dia. Maka had ilmu nahwu sakning tu gapo? Had bagi ilmu nahwu sakning tu iaitu gapo? Satu ilmu yang kita nak tahukan di si usul, tahukan keadaan yang duduk di akhirkan kalimah tadi. Kalimah kita sebut sama ada pada i'rab, sama ada kalimah yang kita boleh i'rab dan kalimah bina. Itu cara satu dia. Ha tu dia haddun wa mawdu'un. Mawdu' dia, hantara dia. Mana kata cara masalah gapo? Mawdu'un dia kata al-kalimatul arabiyyah min haitsul urud ahwal allaha halu tarkibha kal i'rab wal bina. Mana kata tuju kepada gapo? Hantara dia tuju kepada kalimah bahasa Arab lah. Tuju kepada kalimah bahasa Arab. Sebab tu lah kita tahu dalam bahasa Arab ni dia ada empat. Dia ada empat midah kita nak cara oleh bahasa Arab ni. Bahasa Arab ni orang panggil bahasa Quran lah, bahasa yang Allah SWT firman kata walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Tak payah ni bahasa Arab ni. Nah, bahasa Arab ni bahasa Quran, dan Quran ni tu ayat tu uslub dia ni tak payahlah bagi orang yang lepas belajar dah. Kita kata orang tak belajar lagi tak payah situ ilmu apa-apa punya payah. Tu dia. Mana kata Quran ya bahasa Quran. Maka Quran saat ni tu ya ada mufradat, ya ada kalimat dia. Maka antara ilmu nak ngaji ilmu nahwu saat ni tu tuju kepada kalimah tu sendirilah.
Selepas pada kita tahu dah kata takrif dia dan maudhu' dia, kita tahu ke samarat hak daripada kita tahu saat ni tu gapo kita nak? Gapo kita nak? Nah, sebab kita ayat saat ni tu dalam midah ilmu nahwu, ilmu lughah Arabi saat ni tu ada 4. Ilmu kita terima kasihlah kepada ulama-ulama kita sini duk buat jadi terutama untuk ulama-ulama Azhar kita ni, tempat kita belajar ni. Dia dah ajar kita, dia dah ui ilmu kepada kita, dan dia ui faham kepada kita selepas daripada iktisab daripada kita fahamkan daripada dia. Dan alhamdulillah kita boleh nyata pula di atas lisan, di atas lidah kita saat itu kembali kepada tanah air kita. Hak tu hak nak. Selepas daripada kita belajar, kita ngaku kata kita belajar saat ni tu, kita mari belajar sini sebagai sufara, orang pertengahan di antara kita dengan guru kita. Di antara kita dengan guru kita. Maka selepas pada kita belajar, kita nak mengajar lah. Nah tu panggil tak orang panggil tak ilmu tu jadi tak putus. Dalam bahasa Arab ni hak patutnya lah, hak patut ni, tapi kena guna masa situ. Mana tak kena tahu 4 perkara. Ilmu bahasa Arab ni iaitu yang mula-mula al-istima'. Kita kena dengar lebih banyak. Al-istima'. Istima' dan boleh juga kita apabila kita dengar, kita pasti kena faham. Lah kita dengar ni ulama sini dan banyak-banyak orang Arab ni, apabila terutama ustaz-ustaz dalam lughah Arabi ni, apabila dengar ni mudah nak dengar sekali. Orang wahai dengar Quran. Orang wahai dengar Quran, dengar hadis Nabi SAW, dengar lebih banyak. Dah dengar, ai panggil tahu masuk dalam hidup harian kita. Dengar. Terutama kita dengar Quran tu. Quran tu sepasih-pasih bahasa Arab lah. Tu ibu dia, sebab kita belajar ni pun kita nak fahamkan Quran, nak pakai situ juga. Nak klik situ juga. Tapi sebagai wasail jalan ni kita nak pergi tu, nak faham tu kena lalu sini. Kita nak dengar lebih banyak, ai panggil tak al-istima'. So, yang kedua at-tahaddus. Kita atau balik media kok balik cakap. Tahaddus. Tahaddus mana tu kita orang panggil tu apabila kita boleh dah pandai pula cakap. Tu dia. Nak pandai cakap ni mana tu orang hak tubik belajar luar negeri lah. Golek ke tu dia boleh cakap bahasa Arab. Boleh ke dia boleh cakap bahasa Arab selepas daripada dia ada sakafah banyak daripada mufradat, daripada apa dia boleh cakap. Terutama saya nasihatlah cakap dengan bahasa fushah. Cakap dengan bahasa hak tengah. Dan jangan kita cakap dengan bahasa amiyah, bahasa tepat dia panggil. Bahasa dia panggil bahasa Penban. Tapi kita kecek dengan bahasa Klang. Bahasa tengah, bahasa fushah. Sebab Quran kita ni bahasa fushah. Kita kecek, boleh kecek bahasa fushah. Kita duduk sehari-hari saat ni tu, kita mau produk orang ngaji luar negeri, orang ngaji rumah pun kalau soncai. Boleh nak kecek bahasa Arab. Kita payayam, kita usaha banyak mungkin kata kita hipungkan mufradat kita. Hipung mufradat duduk dalam kepala, lepas tu kita payayam kecek dengan orang hak duduk sekelilingnya kita tu. Terutama saya nasihat kepada orang yang belajar luar negeri lah. Kita rajin kecek. Rajin kecek dengan orang-orang tepi kita. Yang mula-mula media dia iaitu al-istima', at-tahaddus. Lepas tu yang ketiga iaitu apa? Al-qawaid. Kita kena tahu kan qawaid al-qiraah. Al-qawaidu wal qiraah. Mana kata hak kita nak belajar ni? Kita nak tahukan qawaid, kita nak tahukan cara nak baca. Kita nak tahu cara nak baca. Insya-Allah majlis ini kita akan boleh berkongsi dengan asatizah yang maha mulia ini dan adik-adik yang suka nak belajar bahasa Arab ni, insya-Allah kita boleh dengar. Ai panggil tak bahasa Arab saat ni tu orang panggil betul qawaid dan cara nak baca supaya nak hasilkan makna tu. Supaya nak hasilkan makna. Apabila seorang saat ni tu dia letak baris, dia baca kena, golek lah, kita kata kita kecek acara golek lah. Orang hak tahu baris baca kena dan dia tahu
Golek ke mana kata bahasa Arab iaitu gagah lah. Mana kata dia boleh lah sakafah cara nak baca, letak mana fa'il, mana maf'ul mutlaq, mana maf'ul fih, mana hal, mana apa tu. 3. Yang keempat iaitu al-kitabah. Cara nak nulis pula lah. Apabila kita belajar tahu qawaid dah, tahu boleh cara nak baca dah, iaitu kita nak nulis pula. Ni hak nulis ni lah orang panggil kata marhalah yang akhir, yang kita orang panggil kata banyak ke tu orang tak apa nak boleh mana. Orang hak boleh hak tu hewi, alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka samarat, kita klik pada asal samarat, kesan apa yang kita apabila kita belajar ke ilmu bahasa Arab ni, gapo samarat dia, natijah bot sarup tu kita boleh gapo daripada kita belajar. Dia kata samarat dia ya, kita akan boleh gapo, taqwimul lisan, nak kuatkan orang panggil lidah kita. Daripada kita nak baca jaa Muhammadin, apabila kita retikan ilmu nahwu, dak jaa Muhammadun, yakin jaa Muhammadun, raaitu Muhammadan, unzur ila Muhammadin. Don dan den tak ni tu jadi kita apa, taqwimul lisan, dak usaha di atas lidah kita, taqwimul lisan wa tashihul khata' wal lahni fil kalam. Dan nak tashihkan daripada kita belajar ilmu nahwu tu, nak tashih iaitu daripada kita cakap salah dan kita cakap ada gelecah dalam masalah kita nak cakap, nak tashih situ, nak pergi ukar masalah tu. Apabila kita belajar ilmu nahwu sakning tu terutama bab tahaddus, sahabat tu saya royak atau dalam ilmu Arab ni yang bidaya dapat. Yang pertama al-qiraah, yang pertama al-istima', yang kedua gapo, at-tahaddus, yang ketiga al-qiraah wal qawaid, yang keempat al-kitabah. Maka apabila kita belajar dah tashihul khata' wal lahn fil kalam, apabila kita belajar tu kita tatbik amaliyat, mana kata di atas lidah kita tu. Hak nak. Tapi kena pakai lama lah. Seperti Imam Syafi'i kata la yanalal ilma illa bisittatin sa'umbika an tafsilaha bibayanin. Gapo? Setengah daripada gapo? Setengah daripada hak Imam Syafi'i nak royak tenek kalau itu tuluz zaman, suhbatul ustaz wa tuluz zaman. Kena pakai masa lah. Kena pakai masa. Kalau kita nak satu perkara ni kita tak orang panggil tak sewi masa langsung, dia mustahil tak ke? Tu dia. Dan dia saat itu wa huwa miftahul li fahmil kitab was sunnah. Dan dia saat itu sebagai anak kunci supaya kita nak fahamkan Al-Quran was sunnah. Kita nak fahamkan Al-Quran wal hadis. Sebab di sumber dua ning lah tu jadi sumber agama kita. Hak tu ya orang panggil samarat dia. Wa fadluhu, kelebihan dia pula ni. Kelebihan ilmu bahasa Arab ni banyaklah. Kelebihan bahasa Arab ni. Kelebihan bahasa Arab ni kalau kita nak keceknya dengan cara masa yang pendek ni, bahasa Arab ni kita ingat ya para ikhwah, bahasa Arab ni iaitu bahasa Al-Quran, bahasa yang dikecekkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan bahasa kita lagi akan kecek dalam syurga nanti insya-Allah. Nas'allah ayyaj'alana wa iyyakum min ahli jannah al-abrar. Amin. Allahumma amin. Maka kita tasawur pada kita kelebihan bahasa Arab ni la tuhsa. Kita nak sebut dengan tak habis. Tapi kita dengan masa yang pendek ni saya nak sebut di sini iaitu gapo? Dia tu mencukupi dah, dia tu bahasa Quran. Quran ni sebaik-baik kitab dalam kitab ya Allah Subhanahu wa taala turun di atas para rasul dia. Dan Quran juga turun diturunkan kepada Jibril sebagai apa? Sebagai sebaik-baik malaikat dalam kalangan alam langit. Apabila Quran turun saat ni tu kepada malaikat, turun kepada sebaik-baik malaikat, iaitu malaikat Jibril alaihissalam sebagai aminul wahyi, orang yang keamanan terhadap wahyu Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu Tuhan wakil kepada malaikat Jibril, turun di atas apa? Turun ala qalbika litakuna minal munzirin. Turun di atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sebaik-baik nabi, sebaik-baik para anbiya, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik. Maka Quran ni juga
apabila ia turun di atas sebaik-baik Nabi, dan dia Nabi pun goyak pula kepada umat, iaitu sebagai sebaik-baik umat pula. Allahu Akbar. Semulia-mulia umat, iaitu umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhaw 'anil munkar. Antum khairul ummah. Umat Nabi itu sebaik-baik umat. Apabila Quran turun di atas Nabi-Nabi, sebaik Nabi di kalangan para Nabi, maka turun juga di atas umat Nabi sebaik-baik umat pula. Maka tepat turun pula, iaitu Makkah Al-Mukarramah, sebaik-baik tanah di atas muka dunia ini. Cukup pi lah kalau kita kata kita nak kecek kemuliaan luar Arab ni. Cukup pi lah. Kalau kita kecek dengan cara orang panggil cara wakil, cara hak berlaku, hak gambar hak sungguh. Tapi Allah Subhanahu wa taala ayat tanah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan akan Al-Quran bahasa Arab, Arabiyyan, sebutnya cara terang-terang, la'allakum ta'qilun. Harap-harap daripada kalangan kamu, hei orang Arab, harap-harap kamu dapat boleh apa? Dapat boleh ambil faham, dapat ta'qilun, dapat boleh faham, dapat boleh berakal dengan apa yang hak Tuhan nak royak. Itu inna anzalna Qur'anan Arabiyyan, turun dari bahasa Arab. Sebab tu Imam Ibn Katsir dia kata sebagaimana yang yang tafsir dalam tafsir Quran ayat tanah, kerana gapo lughah Arab ni sebaik-baik, dia kata li'anna lughatal Arab afsahul lughat. Kerana lughah bahasa Arab saat ni tu sepasih-pasih lughah. Sini ni panggil tu orang Arab sekarang ni jadi tak bangga dengan apa. Orang panggil sarawat. Orang panggil harta yang maha duk di tangan dia sebagai lughah. Afsahul lughat. Sebaik-baik lughah. Tetapi hari ni dengan sebab orang Islam ni tak gerak, orang luar ni boleh pergi teraju, dia gitakkan lughah lain perak sebaik-baik lughah. Sedangkan pada asal lughah Arab ni sebaik-baik lughah. Nampak tak? Sebaik-baik lughah. Kalau kita tengok di mana kata menunjuk atau sebaik-baik nama tak, ya atau sebab yang ngaji bahasa Arab, sebab dia boleh royak atau apa? Boleh royak atau bahasa Arab tu sepasih-pasih dak. Kita tengok dari lughah Arab saat itu luah bahasa dia. Dalam satu makna tu ada beberapa kalimah. Ada beberapa kam hak kita nak takbir saat ni tu. Kita kata kita kata duduk. Bahasa kita terjemah duduk. Dalam bahasa Arab saat ni tu ada beberapa makna tu. Ada beberapa kalimah hak nak itlaq di atas duduk saja tu. Jalasa pun duduk, qa'ada pun duduk. Tu dia. Ai panggil kata sakana pun duduk. Tu. Tetap tu. Mana kata dalam bahasa Arab saat ni tu makna hak kita, bahasa kita tak lagi dah. Mana duduk. Walaupun duduk tu, duduk hai'ah tu, hai'ah ni, hai'ah tu, tak apalah. Tapi nak ayat tu, mufradat dia tu, dia kaya. Sebab tu dia tu sepasih-pasih lughah. Wa abyanuha wa awsa'uha wa aksaruha ta'adiyatil ma'ani allati takum bin nufus. Seluah-luah lughah, senyata-nyata lughah, sebanyak-banyak mufradat yang kita nak tuadi, yang kita nak cakap tadi ikut kita nak takbir ke mana. Tapi makna tu lah. Supaya lafa apa? Lafa kita kata lafa takabbur. Demo ni takabbur. Demo nampak apa hangat demo. Demo ni nampak gitu, demo nampak ini. Bahasa Arab ni ada makna dia. Ada makna, ada mufradat dia. Banyak. Setengah daripadanya takabbur. Lalu bahasa soal lagi lafaz ghatrasah. Tapi orang tak kecek bahasa ni, tapi nak ayat makna dia, makna takabbur tu ying yaso, mana tu? Tu dia. Falihaza unzila asyraful kutub bi asyrafil lughat. Panggil tak Allah SWT menurunkan Al-Quran, dan Al-Quran tu sebaik-baik kitab di atas kitab-kitab yang diturunkan di atas para anbiya. Kalau kita nak tengok atau kelebihan luah bahasa Arab ni, sebab tu Imam Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu sebagai khalifah yang kedua dari Islam, dia kata ta'allamu al-arabiyyata fa innaha min dinikum
wa ta'allamul fara'idha fa innaha min dinikum. Hendaklah kamu belajar biar baik-baik lughah Arab. Kerana lughah Arab tu adalah lughah agama kamu. Lughah Arab ni adalah lughah agama kamu. Maka kita ni kita pertahai kepada benda lain tu tak seperti kita pertahankan agama kita. Bahasa Arab ni bahasa agama. Bahasa Cina adalah bahasa nega. Tak kira ada demo ba'dun nas di waktu bek tu. Bahasa Cina ni bahasa nega, bahasa Inggeris ni bahasa nak tongtiau. Tapi bahasa Arab ni bahasa agama. Pada masa yang sama, ia boleh jadi juga bahasa nega. Dia pun boleh jadi juga le bahasa nak tongtiau. Sebab ia luah ke? Dia bukan masalah bahasa agama, tapi komoncak dia adalah bahasa agama kita. Mana menunjuk kata bahasa Arab ni bahasa agama kita? Mana? Dia oleh Quran tu cakap dah Quran sebagai dustur, sebagai perlembagaan bagi orang Islam. Kita tengok. Tiap-tiap mana orang Islam dah, di situlah orang Islam nak dengarkan suara orang azan, orang bel. Bel tu sah rak dengan bahasa lain. Tak sah. Sebab itulah nak atau bahasa Arab ni adalah bahasa agama. Bahasa agama bagi kita. Sehingga belakang-belakang ni tu Kamal Atatürk saat ni tu nak ubah di orang panggil di negeri Turki sekarang saat ni tu. Kita Allah Subhanahu taala jagakan negeri, jagakan rakyat-rakyat mereka daripada perkara yang nak bawa kepada fitnah-fitnah, segala-gala fitnah lah. Maka negeri Turki tu diwak khenak oleh Atatürk, Kamal Atatürk sebagai orang yang asal orang Islam tetapi kena basuh tok demo. Mari duk pegangkan negeri Islam, nak ubah, duk usaha nak ubah, bahkan setengah-setengah tempat tu boleh ubah dah. Ubah orang panggil bahasa bel saat ni tu jadi bahasa Turki, tak saya bagi bahasa Arab. Itu panggil kata nak royak atau gapo, nak royak atau orang Islam saat ni tu tak boleh lepas daripada bahasa Arab, sebab bahasa Arab tu bahasa agama dia. Maka apabila Atatürk buat lagu tu orang Islam seluruh dunia tak reda. Sebab apa? Kita nak semaya bel lagu mana dengan sebab nak bel bahasa ni. Tak mungkin. Sebab tu nak atau bahasa Arab saat ni tu saya nak menyabit di sini kata, nak tegak di sini kata bahasa Arab adalah bahasa agama kamu. Sebab kamu nak mari dunia ni kamu dengar agak orang bel. Dan kamu duk hari apa, kamu dengar agak azan. Azan bahasa apa? Bahasa Arab. Tu dia bahasa Arab. Sebab tu Imam Al-Asmu'i dia kata inna akhwafa ma akhafu ala talabul ilmi idza lam ya'rif an-nahwa ay yadkhula fi jumlati qawli Nabi sallallahu alaihi wasallam man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Imam Al-Asmu'i ni Abu Sa'id Abdul Malik Ibnu Qarin Ibnu Abdul Malik, dia ni daripada orang Basrah, Baghdad lah, sebagai imam juga dalam masalah ilmu nahwu ni. Imam Asmu'i dia kata setakut-takut aku di atas talabul ilmi saat ni tu, setakut-takut kalulah dia tak erti bahasa Arab, mana tak erti qawaid bahasa Arab, takut masuk di dalam berita yang ngeri yang Nabi kita wayak atana, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa-siapa duk mendustakan di atas aku akan cedekkan tempat tepa di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Aku akan cedek. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa. Maka dia saat ni tempat duduk dia iaitu dalam api neraka wal iyadzubillah. Sebab itulah Imam As-Suyuti dia kata ijmu' para ulama apabila orang saat itu nak kecek masalah tafsir, ijmu' dia kena ertikan bahasa qawaid bahasa Arab. Kalau tak erti bahasa Arab, dosa. Bahkan saya dengar daripada guru-guru kita, daripada sama mana guru Jawi dan guru Arab pun, seorang saat ni tu nak kecek dalam masalah agama, kecek dengan cara dia tak tahu. Dia nak royak malah masalah agama, tapi dia tak tahu. Walaupun dia royak kena dosa juga. Apakah lagi dia royak tak kena? Tu nak royak tak agama kita sangat detail, sangat dakik nah. Sebab tu Imam Asmu'i kata, aku takut di atas talabul ilmi nak kecek masalah agama, kalau dia tak ertikan ilmu qawaid nahwu, ilmu bahasa Arab saat ni tu apa? Takut dia masuk hak bintang Nabi royak atas, siapa-siapa bahang di atasku,
nasihat aku cedekkan, Tuhan akan cedekkan dia saat itu dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala, wal a'yadzu billah. Imam Syafi'i, Imam Syafi'i kita, Muhammad ibn Idris, mati tahun 204, ya tanah, man tabahhara fil nahwi ihtada kulli ulum. Kan ingat, mana tu siapa-siapa yang bijak pandai dalam masalah mengaji siapa dalam masalah ilmu ni, dia akan mudah belaka ilmu-ilmu yang lain. Dia akan ilmu yang lain tu dapat petunjuk belaka, mana mudah bagi dia. Sebab tu Imam sahibul mulhatul i'rab dia kata lah, izil kalam bidun nahwi lam yufhama, izil kalamu bila nahwin lam yufhama. Sebagai semakna gitulah. Iaitu kalau cakap saat ni tu tak ada dia duduk di atas batas kawaid ilmu nahwu, kalau tu tak akan faham macam lama. Mana tu faham, kita faham kata kalulah bahasa Arab, kalau kita tak erti kawaid lughah Arabi, kita tak faham dengan benar-benar seperti orang Arab faham. Sebab guru kita wayak tu, pedah gapo kita ngaji ilmu nahwu? Pedah gapo kita ngaji ilmu ni? Pedah dia kita nak fahamkan bahasa Arab sebagaimana orang Arab faham. Kita nak fahamkan musannif, muallif, karya kitab sebagai muallif faham. Itu dia. Tu dia. Sebab tu Imam Syafi'i dia kata lagi, dia kata tidak ditanyakan bagi aku masalah agama, malaikat aku jawab saat itu di atas qawaid ilmu nahwu. Nah, ya tak apa pentingnya ilmu nahwu ni. Ya tak pentingnya ilmu nahwu tu sebagai kelebihan, fadluhu. Fadluhu. Dan siapa ni? Siapa raya ilmu ni? Siapa hak letak orang mula-mula? Orang mula-mula letak ilmu ni iaitu kita makruf bahawasanya orang hak mula-mula, kita nak tahu juga siapa kita tahu hidup rumah kita ni, siapa orang mari buka kampung ni mula-mula, siapa orang kotang Cangwat ni mula-mula, daerah ni, wilayah ni, orang hak mula-mula siapa kita nak tahu situ sebagai nota ilmu sejarah. Ilmu sejarah kita nak tahu kata siapa. Baru tu juga dalam masalah ilmu, kita nak tahu juga kata siapa orang yang mula-mula letakkan ilmu ni sebagai jadi satu fan, satu ilmu yang kita boleh belajar sampai hari ni. Dikenalkan orang yang letakkan ilmu ni iaitu namanya iaitu dia Abu Aswad Ad-Du'ali Al-Kinani. Abu Aswad Ad-Du'ali Al-Kinani sebagai gelar dia, lakab dia, tetapi nama dia sungguh apa? Nama Zalim Ibn Amru, nama dia. Nama dia pelik sikit nama Zalim Ibn Amru. Orang zaman dulu ni nama-nama dia pelik sikit. Tapi banyak kali di zaman dia tu tak ada jadi zam gapo nama ni. Kalau bahasa kita yang tak nama ni nama Zalim. Tu pelik tu nama nama Zalim, nama orang zalim, yang muzalim. Tak boleh kalau zaman kita tu kena pilih molek jugalah nak tak nama tu. Kita orang jadi dua ibu bapa ni, kita nak tak nama. Setengah-setengah daripada saya dengar ni orang kita dulu dah lah ni kita tak ada dah. Dulu dia kata ya, orang panggil kata orang tepat kita tu utamanya dia pegang dengan Quran. Mana kata ya agung Quran. Ambil atas kepala Quran ni. Mulianya kalah sebagai kalah Allah Subhanahu wa taala. Sebab Quran ni kalah Tuhan. Tu kita tak mulia lagu mana kalah Tuhan yang Tuhan cakap dengannya. Maka kita tak orang tepat kita ni pegang dia terhadap Quran saat ni tu dia tak nama dia, anak dia nama apa? Subhanallah. Tak nama Zalim. Tak nama Zalim. Allahu akbar. Nak ya atau paling mau tanya tu, mungkin nama boleh tak lama ni. Sebab dalam Quran ya tu. Dia dok main kan dia. Dia dok main dia tak ada dalam Quran apa dia, semua dalam Quran. Benda yang molek tu nak ya atau tak salah pun pada asal sebab dia kasih pada Quran, tapi pada makna tu salah. Kita nak kita apa nama tu. Takkan walaupun dia dalam Quran pun tapi makna dia tu balik zam, balik celah. Zalim ni makna sesat. Dia nak tak nama tu. Takkan kalau mak pak, kalau ibu bapa dia tahu pun dia tak nama tu. Tu dia tu. Kita nak tengok juga dah. Nak pilih nama dia molek-molek sikit, makna pun molek-molek. Mudah-mudahan nama kita ni lah jadi kesal kepada perangai kita, tapi tak lazim. Tapi nak ya tahu kita orang tua bapa ni
ambil tafaul, ambil berkat juga nak tak nama anak kita molek sikit. Nah, tak molek sikit sebab nama ni lah akan panggil syurga nanti. Nama yang kita letak ni. Tu dia. Kita orang muda-muda jangan pandai nak pakai lecu, jangan pandai nak baju luas, baju dari luar saja buat supak gitu saja. Mana tahu juga masalah ni. Tu dia. Orang nak keluarga tu utama deh. Tu dia. Orang nak keluarga nak rumah tangga tu. Habis itu. Orang yang letak ilmu nahwu ni iaitu namanya Abu Aswad Ad-Du'ali. Nama dia Zalim Ibn Amru. Nama dia Zalim Ibn Amru. Dan dia saat ni tu dia di masa jahiliyah. Tu dia tu hidup di masa jahiliyah beberapa tahun. Dan dia jumpa dengan Nabi dia ni sebagai sahabat lah. Abu Aswad Ad-Du'ali dia dengan Nabi. Dia berimej dengan Nabi sendiri sebagai orang panggil sahabat lah. Tiap-tiap orang yang dengan Nabi tu panggil dinamakan sahabat. Kadang-kadang orang itu tak faham, orang aware ni banyak ke tak faham. Gapo sahabat? Tu dia. Kalau kita wayak sosial ya faham dah. Ban paburut rau. Tu dia as-sahabah ke ban pachon ของเราที่เขาได้ท่านและได้ใช้ชีวิตความเป็นอยู่กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและได้ศรัทธาแก่อะไรอ่ะได้ศรัทธากับนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและก็เขาได้เสียชีวิตในสิ่งที่เขาศรัทธาจากนบีนั่นแหละนั่นก็คือซอฮาบะห์mana sahabat-sahabat man laqiya Rasul sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata alaihi. Mana tu siapa-siapa yang saat ni tu dia jumpa lah. Dia jumpa kadang-kadang orang sezamir tapi tak pergi jumpa, tak panggil sahabat kau. Kerana orang dia jumpa dengan Nabi, lepas tu berimej dengan Nabi. Lepas tu mati di atasnya. Itu dalam bicara ilmu mustalah lah. Tapi Abu Aswad Ad-Du'ali saat ni tu oh masa dekat dah. Abu Aswad Ad-Du'ali saat ni tu dia dengan Nabi dan dia saat ni tu di zaman Khalifah Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Dia musafir pergi duduk di negeri Kufah, iaitu negeri Basrah, negeri Iraq lah. Duduk sana sehingga tapak di sana. Tiba-tiba dia ni orang alim, salah satu orang alim, dia ngaji dengan para kibarus sahabah, dengan Abdullah bin Abbas, dengan Abdullah bin Mas'ud, dengan siapa, dengan Sa'id bin Jubair, dengan Zubair itu sendiri, dan dengan Abu Bakar, dengan Uthman. Dia ngaji terutama apabila dia hidup di Baghdad. Dia ni orang panggil tu anak murid bagi Sayyidina Ali. Sayyidina Ali Ibn Abi Talib sebagai sepupu Nabi SAW dan natu bagi Nabi. Dia ngaji dengan Sayyidina Ali. Imam Sayyidina Ali saat itu hebat dalam masalah lughah. Dia ambil ilmu lughah tu daripada Sayyidina Ali lah. Dan dia juga orang panggil kata orang yang letak qawaid ilmu lughah mula-mula. Arahnya daripada Sayyidina Ali. Arahnya daripada Sayyidina Ali. Sebab Sayyidina Ali apabila ia pergi khalifah, pangkat ketua dunia di zaman tu pangkat khalifah zaman tu, dia pergi, dia hidup di mana? Duduk di negeri Iraq. Maka negeri Iraq saat ni tu berlaku orang panggil kata kisah lah sedikit daripada orang sana tu. Maka Sayyidina Ali saat ni tu dengar daripada orang Al-A'rabi, orang kampung lah, orang duduk di Iraq tu, dia baca ayat Quran. Dia kata innallaha bari'um minal musyrikin wa rasul innallaha bari'um minal musyrikin wa rasulih. Dia baca gitu. Dia dengar orang Arab zaman tu dia baca lagu tu. Maka Sayyidina Ali sebagai ulama lughah zaman tu dia rasa tak kena ni orang baca lagu ni. Innallaha bari'um minal musyrikin wa rasulih. Dia baca gitu. Maka Al-A'rabi, orang kampung zaman tu dia dengar orang baca lagu tu. Dia tahu lagu mana lagu ni? Mana kan? Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala lepas diri daripada orang musyrikin dan rasul. Kalau kita baca dengan innallaha bari'um minal musyrikin wa rasulih, mana tanah? Mana Tuhan saat itu lepas diri juga daripada rasul, sebab kita baca dengan cara ataf. Kalau kita baca dengan fathah dengan ja saat itu, hak sungguh kena baca innallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluh. Maka sesungguhnya
Allah dan Rasul, kedua-dua lepas diri daripada orang musyrikin. Maka orang Arabi saat ni tu qawaid tak ada ni, tapi dia panggil tu bahasa tak capur lagi. Dia kata tak boleh jadi ni, Tuhan saat ni tu lepas diri gak daripada Rasul. Kalau gitu, kalau misalnya Tuhan lepas diri pada Rasul, aku lepas diri gak pada Rasul, saya turut Rasul, tu makna fasik dulu. Maka di situlah tekan ni salah kesalahan yang besar situ orang Islam saat ni tu baca tak kena, membawa pada makna tak kena tu. Sayyidina Ali perintah kepada Abu Aswad Ad-Du'ali suruh tadwinkan ilmu nahwu. Suruh tadwin naik. Maka kisah sini makruh lah. Orang pakak duduk dalam media ni pakak duk royak gitu belaka lah. Kisah ni. Maka tekan ni ada, maka ada lah panggil kata pelaksana yang sahabat saat ni tu boleh tekan ni, boleh letakkan ilmu. Maka Abu Aswad sebagai zalim Ibn Amru tadi, dia letakkan qawaid nahwu orang hak mula-mula letak. Orang hak mula-mula letak kat nak buat menjadi pengajian bagi orang rundang nak ngaji duduk di atas qawaid ni. Tak nafi kata ilmu nahwu tu ada dah zaman Nabi. Sebab mereka itu orang panggil Arabul Akhah, orang yang fasih, orang yang asal kecek bahasa Arab, ia tak salah dah. Tetapi dengan sebab kelamaan kalau tak ada letak langsung qawaid sebagai orang belakang nak ngaji, nak niti jalan di atas tu, maka rai ilmu. Maka Abu Aswad Ad-Du'ali inilah mari letakkan qawaid al-mansubat, al-marfu'at, al-makhfudat, al-majzumat. Dia mari letak qawaid yang kita akan nak belajar dalam kitab nanti insya-Allah. Maka di situlah tekan ni Abu Aswad Ad-Du'ali mari letakkan ilmu nahwu ni. Dan kita tahu lagi kata Abu Aswad Ad-Du'ali ni jugalah orang hak mula-mula buh titik Quran kita. Hak kita nak baca ni titik Quran ni. Tu beza di antara tak dengan sa. Beza di antara jim dengan ha. Beza di antara zai dengan za. Zai dengan ra. Beza di antara apa? Sin dengan shin. Tu. Apa kata? Titik perlu Abu Aswad Ad-Du'ali ni juga mari letakkan titik sebagai mudah bagi orang belakang saat ni tu nak jalan di atas tu. Nak jalan di atas tu. Itu panggil kisah yang panjang di situ yang patutlah kita pergi rojokkan, terutama dalam kitab-kitab tarajim ulama duk kecek masalah tarikh Abu Aswad Ad-Du'ali ni. So molek-molek sekali lah kita tengok kitab As-Siyar Al-A'lam An-Nubala bagi Imam Az-Zahabi. Kita tengok panjang sana. Dan kitab Bidayah wan Nihayah bagi Imam Ibn Katsir ada kecek juga sejarah ni. Kita orang ngaji saat ni tu pergi rojok balik kepada kitab asal. Kita orang awal tak apa dah ambil tahu panggil kata widuk le kepala kata dia kata ilmu nahwu ni siapa orang tak mula-mula kita boleh jawab kata Abu Aswad Ad-Du'ali. Nama dia apa Nama dia apa? Zalim Ibn Amru. Dia saat ni tu umur dia 85 tahun. Ya, umur dia 85 tahun dan dia dengan beberapa orang panggil pendirian Sa'bah seperti peperangan. Dia tengok peperangan Badar. Dia tengok juga peperangan As-Siffin, peperangan di antara siapa? Muawiyah dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dan dia duduk belakang Sayyidina Ali lah. Kau orang panggil Islam tu duduk khilaf dalam itu panggil kita nak banyak lebar tidak sapat yo lah. Sapat yo. Maka di sini kita tengok atau orang mula-mula letak iaitu Abu Aswad Ad-Du'ali. Dia mati ni tahun 99 Hijriah. Mati tahun 99 Hijriah di negeri Kufah lah, di negeri Iraq sana. Dan dia mati ni dengan sebab juga dalam ulama sejarah dia mati dengan sebab ta'un jazif. Tu ta'un, dia mati dengan sebab ada nyakit yang timpa di atas orang Islam. Nyakit sepuang kita sekarang ni lah orang panggil nas Allah Azza wa Jal ay yunjiana minal fitan minal waba minal fitan ma zahara fil ard. Kita minta lindunglah daripada kita daripada ta'un, daripada penyakit yang timpa di atas orang Islam. Terutama orang Islam sekarang ni duk timpa dengan penyakit apa? Penyakit ta'un, corona. Corona beberapa orang panggil
berapa orang dah orang telah mati pergi daripada kita. Hendaklah kita minta wui Tuhan jagakan kita dan saudara kita dan semua orang Islam, terutama keluarga kita, kawan-kawan yang baik kita, Tuhan jaga. Dan kita sendiri pun kena apa? Kena jaga kat diri kita. Daripada kita jaga kesihatan kita, kita baca doa, kita mengambil dengan asbab, kita gapo, itu panggil tu wazifah, kerja kita yang kita kena cara terhadap diri kita. Tu maka Abu Aswad Ad-Du'ali dia mati dengan sebab ni juga. Banyak orang as-salihun mati dengan sebab ta'un. Sebab ta'un. Maka nas'allahu azza wa jal ay yaj'alana wa iyyakum an nunjiyana minal fitan al-waba wa al-waba alladhi zahara fil ardi wal fasad. Allahumma amin. Maka nama ilmu nahwu lah, ilmu nahwu. Ilmu nahwu atau ilmu qawaid lughah Arabiyah. Dan tempat ambil dia istimdaduhu. Istimdad was mustimdad hukm syari'. Maka istimdaduhu iaitu daripada tempat ambil dia iaitu daripada Al-Quran was sunnah. Pahal daripada sana juga. Klik kepada pahal daripada tempat ambil dia qawaid lughah Arabiyah, ambil daripada Quran was sunnah. Quran kecil gitu, maka ulama kemudian ni mari tulis di atas qawaid itulah. Tu dia habis. Maka sikit lagi dua perkara lagi iaitu hukmus syari'. Hukmus syari', maka hukmus syari' saning tu iaitu apakah hukum kita belajar ilmu ni. Maka berkata imam para imam kita dia kata dia kata hukum belajar ilmu lughah Arabi saning tu apa sebagai fardul ain lah, fardul kifayah. Kita ambil sorang daripada ulama kita. Dia kata Imam As-Suyuti dia kata wala syakka anna ilma al-lughah arabiyyah min ad-din li'annahu min al-furud al-kifayat wa bihi ta'rif ma'ani al-alfaz al-Quran was sunnah. Maka kita ditolakkan kepada kita supaya Al-Quran was sunnah. Maka Al-Quran was sunnah sebagai maksud kita, go kita. Maka nak pergi kepada go yang kena ada jalan ni. Maka jalan ni nak fahamkan Al-Quran was sunnah iaitu kena apa? Kena melalui jalan ni lughah Arabiyah. Walaupun bukan lughah Arabiyah saja, tapi lughah Arabiyah salah satu kita nak fahamkan Al-Quran. Maka faham Quran saat itu wajib, maka jalan ni nak pergi pun pada wajib juga. Sebab tu ulama usul kata ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajibun. Barang yang tak boleh kita nak menyempurnakan perkara wajib, barang tu wajib, maka jalan ni nak pergi pada situ wajib juga. Nampak tak? Tu dia. Habis itu. Supaya kita kata gini lah, ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Supaya kita kata kita nak apa? Nak makan nasi. Makan nasi tu sebagai wajib bagi kita kena makan. Kita kena makan, kalau kita tak makan nasi tu matilah. Maka cara yang nak pergi kita jadi nasi kena wajib, kena jadi cara tu wajib juga. Daripada kena ada api, kena ada gapo, kena ada gas, kena ada elektrik, kena ada gapo tu ikutlah wasail untuk nak hasilkan nasi tu. Tu dia. Mana tahu mala yatim wajib illa bi fa huwa wajibun. Maka kita pada asal pun talabul ilmi, terutama kita orang ngaji ni wajib lah. Fardul kifayah di atas kita ngaji. Wajib. Terutama orang talabul ilmi wajibul aini. Kalau terutama tempat-tempat saat itu tak ada reti langsung saat itu dah habis kita. Kalau misalnya wajib fardul kifayah lah. Tu. Tapi dok le wajib kita kena belajar. Sebab apa? Sebab dalam hidup harian saat ni tu kita tak lepas daripada bahasa Arab. Sama ada kita nak mayabel, sama ada kita nak keluarkan zakat, kita nak apa? Nak niatkan akad nikah ni. Kita nak baca bahasa Arab. Walaupun pandai qabil tu saja ya, tapi nak ayat tu kena guna bahasa Arab. Kena tahu bahasa Arab. Tu dia. Sebab tu kita kata di sini bahasa Arab ni adalah fardul kifayah di atas orang masing-masing, di atas orang di atas satu seorang saat itu belajarkan lughah Arab. Sebab jalan ni nak pergi situ tu wajib, maka maksud pada asal tu wajib kita belajar Al-Quran was sunnah, maka jalan ni nak pergi pada situ pun kena jadi perkara wajib jugalah.
Tu dia. Tu hukum syarak ni. Ai panggil fardul kifayah wa wajibu ala man wajaba alaihi min haitsu ma la yatimul wajib illa bihi fa wajibun. Apa kita dok le kampung kita. Le kampung kita tak ada orang reti langsung bahasa Arab. Terutama durusi al-qiraah wal qawaid. Tak ada langsung. Tak ada langsung reti. Maka dosa habis dalam daerah tu. Dosa habis. Tu dia. Habis itu. Maka di akhir ni iaitu masail. Masalah gapo nak cara ilmu nahwu ni. Masalah di sana tu kita akan masuk dalam bicara iaitu gapo? Iaitu masalah fa'il, masalah al-maf'ul, masalah badal, masalah al-hal, masalah gapo banyak lagi. Kita tahu kata fa'il hukumnya rafa', maf'ul hukumnya nasab, majrur hukumnya khafa', hal tu kita tahu masail dia kita akan belajar dalam bicara dia insya-Allah Subhanahu wa taala. Maka nampak hari ni masa tu sudah lewat dah. Kita sudah di sinilah dulu sebagai penutup pada ini halaqah insya-Allah. Lagi tu kita akan masuk dalam bicara kitab kita ni iaitu Matan al-Mutammimah fi Bayanil Lughatil Arabiyyah bagi Imam Al-Hattab, sebagaimana kita janji dulu yang kita bacakan terjemuh beliau rahimahullahu jami'. Kita akan mula pada halaqah yang lagi akan datang ni pada mula bicara-bicara sakut dengan muqaddimatul kitab. Maka hari ini sekadar ni sajalah. Mana yang salah, mana yang ada silap, mana ada glitch, mana yang tak nyata saya ada goyak kebui keterangan di sini, saya agak maaf lah. Itu adalah kejahilan saya, dan yang mana boleh jadi terkena, boleh jadi kamu peheh, kamu rasa peheh kita goyak, itu adalah pembukaan ya Allah SWT beri di atas saya dan beri kebaikan di atas ini majlis ni supaya kami boleh menerangkan apa sedikit saja yang Allah SWT beri ilmu kepada kita di sini. Maka sekalian sajalah, subhanakallah walhamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.